Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشافعنا وزخرنا وقدوتنا وأسوتنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووله أما بعد. Yang dihormati Jawatan Kuasa Surau Ad-Diniyah, Tuan-Tuan Haji, Puan-Puan Hajah, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin Muslimat dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kepada kita untuk kita menyambung pembacaan kitab Bidayatul Hidayah daripada Imam Hujjatul Islam Imam Ghazali rahimahullah. Dan kita masih lagi dalam bab meninggalkan maksiat zahir, cara-cara meninggalkan maksiat zahir, iaitu maksiat anggota. Dan kita masih lagi dalam bab perbincangan kita, iaitu bab menjaga lisan, menjaga lidah. Panjang bab menjaga lidah ni. Kerana lidah ini walaupun dia suatu yang lembut, yang tidak bertulang, tetapi dia menjadi salah satu daripada sumber dosa itu datang paling banyak antaranya daripada lidah. Dan dosa daripada anggota-anggota lain tu ada, tapi kalau dosa daripada anggota lain tu kita buat, kita terasa dosa dia. Dosa mata kita sedar, kita lihat benda yang haram, kita terasa dosa dia. Dosa melibatkan tangan, melibatkan telinga dan sebagainya, kita boleh rasa dosa dia. Tetapi dosa melibatkan lidah ini, ramai orang yang tidak sedar dan tidak perasan, sedangkan ia merupakan dosa yang akan menyebabkan dia muflis di akhirat nanti dan menyebabkan timbangan dosa dia berat dalam timbangan mizan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana dia tidak sedar bahawa setiap tutur kata dia itu dicatat dan akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dosa daripada mulut ni, kita telah bincang banyak perkara sebelum ni, mengumpat, berkata dusta, dan hari ini insya-Allah kita akan sambung dosa yang berpunca daripada lidah. Di antaranya ialah dengan berdebat ataupun bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Ini perkara yang keempat yang melibatkan dosa daripada lidah, iaitu orang yang menggunakan lidah dia berdebat atau bertengkar dan suka membantah perkataan orang lain. Kata Imam Ghazali rahimahullah, wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid darain. Perkara-perkara ini adalah menyakiti hati orang yang dipercakapi dan terkadang sampai ke peringkat membodohkannya atau menyentuh hal-hal peribadinya. Kemudian di dalam perbantahan dan pertengkaran ini selalunya tidak terlepas daripada memuji diri sendiri dan menganggapnya bersih daripada segala keaiban dan menganggap diri sendiri mempunyai kepandaian dan ilmu pengetahuan. Yang pertamanya, orang yang suka berdebat ni, dia bila suka berdebat ni, dia akan menyebabkan orang sakit hati kerana dia suka membantah perkataan orang. Ada orang yang begini, tuan-tuan. Tuan-tuan jumpa hidup ni, jumpa ramai orang, ada orang yang jenis begini. Dia ni kalau cakap dengan orang, dia saja betul. Dan dia suka membantah orang lain. Bila orang lain cakap, dia kata tak betul gitu, tak boleh begitu, tak boleh. Semuanya tak betul dan semuanya tak boleh. Yang betul dan boleh apa? Dia punya. Dia punya idea, dia punya pendapat tu yang betul dan boleh. Orang lain semua tak betul. Ni tuan-tuan hidup lama, tuan-tuan jumpa dah orang begini kan. Ramai orang begini kadang-kadang. Dia tidak sedar perkataan dia tu menyakiti hati orang lain. Kerana kita sepatutnya meraihkan apa yang orang lain cakap. Kita ini kita kena listen to understand. Kita mendengar, bila kita bercakap dengan orang, kita kena listen to understand. Dengar untuk memahami apa yang orang tu cakap. Bukan listen to reply. Bukannya kita dengar untuk kita jawab balik. Bukan begitu.
Pendengar yang baik adalah orang yang dia dengar, kemudian dia faham apa orang tu cakap. Dan bukan dia dengar, kemudian dia nak jawab apa. Dan kadang-kadang ada orang bila, seperti mana Imam Ghazali sebut, dia bila berlaku perbantahan dan pertengkaran, bila orang sebut suatu, dia nak bantah suatu. Dia sentiasa mencari suatu yang boleh menidakkan perkataan orang tersebut. Dia nak membetulkan perkara dia, dan bila begini, dia tidak terlepas daripada memuji diri sendiri dan menganggapnya bersih. Dia bila orang begini, maka dia akan jadi tak sengaja dia akan puji dia sendiri. Selalunya orang yang suka membantah ni, dia merasakan diri dia sahaja betul, orang lain salah, dan dia seorang saja tahu semua benda. Ini tak betul tuan-tuan. Tak boleh. Ada akhlak begini tak boleh. Ini satu akhlak yang tercela. Bila kita menganggap diri kita sahaja betul dan orang lain salah. Tak boleh begini. Kita kena menganggap kita sebagai orang dewasa. Bila kita berbicara dengan orang dewasa lain, kita kena hormati orang tersebut. Dia tentu ada pengalaman dia tentu ada latar belakang dia tentu ada sesuatu yang dia pernah buat yang kita tak tahu. Bila bercakap dengan orang dewasa, walaupun kita bercakap dengan orang tu kita tak kenal, tapi kita tak tahu dia ni mungkin latar belakang pendidikan dia bagaimana, dia kerja macam mana dan sebagainya. Sebab tu kita bila bercakap dengan orang, terutama orang dewasa, kita kena hormati dia kerana dia ada sesuatu yang dia tahu yang kita tak tahu. Ni kalau kita dalam ilmu training and development, dalam ilmu pengajaran ni, kita kena hormat pandangan daripada orang dewasa kerana kita tak tahu kan. Kadang-kadang kita ceramah, kita tak tahu siapa depan kita. Saya ada ceramah di kawasan belah Keramat tu, ada satu kawasan tu, kebanyakan di situ pesara-pesara kerajaan yang berjawatan tinggi. Ada yang dengar kuliah saya, dia bekas pengarah kesihatan, ada yang bekas jeneral, ada yang semua jawatan yang tinggi. Mereka mempunyai pengalaman yang hebat dulu. Kita tak tahu mereka siapa. Jadi jangan kita tunjuk macam kita seorang saja pandai, macam kita seorang saja tahu. Kita tak tahu siapa. Nampak hari ni jelah dia dah pencen, dia pakai kopiah, baju pun butang, baju Melayu tak cukup, duduk sembang macam ya tak ya je kan. Naik motor pun Honda ES5 nombor flat pun patah, mak guard pun tak ada kat belakang. Kita nampak dia macam ya tak ya pakcik ni. Tapi kat rumah dia kita tak tahu. Kita tak tahu dulu hidup dia, latar belakang dia, career dia, apa yang dia buat kita tak tahu. Maka sebabkan tu kita kena menghormati orang yang kita bercakap ni. Kita tak tahu dia siapa, kan? Kadang-kadang orang-orang yang berilmu ni, orang yang hebat ni, dia buat bodoh di depan kita. Dia buat bodoh, dia diam, dia layankan kita punya sembang tu. Padahal dia lebih hebat daripada kita, tapi dia layan dia. Tak apalah, dia kata budak ni ginilah. Orang yang biasa banyak cakap ni, dia tank kosong, dia tak ada apa pun, dia pompa-pompa, dia tak ada apa pun. Kerana langit tak perlu bagi tahu dia tinggi. Orang tahu dah dia tinggi. Langit dia tak perlu bagi tahu aku tinggi, tak perlu. Kerana langit ni orang dah tahu dia tinggi. Orang yang hebat dia takkan bagi tahu diri dia hebat. Dia takkan bagi tahu, oh saya dulu ada pengalaman sekian-sekian. Siap cerita saya saja. Saya dulu sini. Oh saya dulu pernah ni. Oh saya dulu. Bila orang cerita bab ni, oh saya dulu pernah gini. Bila orang cerita bab gitu, oh saya pun gitu dulu. Semua dia lah. Segala benda lah dia tahu tu kan. Dia ni macam ensiklopedia, semua benda dia tahu. Dah kita tahu pun kadang-kadang dia sembang tu sembang je lah di kaki temberang. Ini suatu benda yang tidak patut akhlak yang ada pada seorang Muslim. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah, dan ini menimbulkan pula permusuhan yang berterusan kerana engkau tiada bertengkar dengan orang yang jahil kecuali engkau menaruh dendam untuk menyakiti engkau pada suatu masa nanti, dan engkau tiada bertengkar dengan orang yang banyak sabar kecuali pada suatu masa nanti ia akan habis sabar. Maknanya kalau kita dengan orang begini, satu hari nanti kita sakit hati, kita pun geram kat dia, rasa macam dia ni aku geram juga, dia ni sabar. Kita pun ada batas juga kadang-kadang kan, sehari, dan dia akan menyebabkan pertengkaran. Orang jadi tak suka bila kita terlalu banyak sangat bercakap dan kita asyik memuji diri kita sendiri dan kita asyik membantah apa orang lain cakap. Orang akan menyampah kita. Ini bukan akhlak Islam. Orang akan menyampah kita. Tak percaya orang begini, dia duduklah di mana saja pun orang akan menyampah dia. Kalau dia berterusan dengan akhlak begini, duduk kat surau pun, sembang surau sama mesyuarat dia saja. Dia saja yang bila kenduri dia nak saja menu dia saja orang nak pakai. Tu kemudian dia saja yang ni. Orang lain semua tak boleh begini, tak boleh begitu, cara ni tak kena, cara dia saja kena. Design surau pun nak design ikut design dia juga. Bukan surau ni lah, saya bagi contoh lah, kokot bukan sini tempat lain. Dia saja. Tak boleh begini tuan-tuan, tidak boleh. Kita bila hidup bermasyarakat, muamalah dengan orang ramai, kita kena terima pendapat orang lain. Kerana pendapat kita tak semestinya betul. Dan bila kita banyak sangat begini, orang jadi menyampah kepada kita. Dan Imam Ghazali kata, sabar orang ni pun pada suatu masa nanti akan habis sabar dan akan marah kepadamu dan akan timbul
benih-benih kedengkian dalam hati. Lama-lama orang sabar macam mana sekalipun, sekali dua kita boleh sabar. Dan kalau duduk bertahun dekat tu macam ni, kawasan kejiranan begini, duduk bertahun dengan perangai begitu, lama-lama orang pun hilang sabar juga ke dia kan. Orang hilang sabar ke dia. Dan akan timbul benih-benih kedengkian dalam hati. Orang jadi menyampah. Orang jadi bengkak tengok dia ni kan. Asal nampak dia, orang akan cuba larikan diri. Dia ni kalau datang ni adalah benda ni sembang ni kan. Kalau kita datang makan dengan geng-geng kita kat warung, dia datang tu kita rasa cepat-cepat nak habiskan air teh tu, supaya kita boleh bangun kan. Ataupun dia ada taktik lain, tuan-tuan set alarm kat telefon tuan. Tuan set alarm, letak 5 minit. Kemudian tuan-tuan set lah lagu ringtone. Jadi nanti bila dia tu, tuan-tuan bunyi ringtone tu, ni alarm kan. Tu tuan-tuan cakap, sorry, isteri call ni tadi suruh beli barang. Jadi tuan-tuan boleh tinggal ke orang begini kan. Tak payah layan perdebatan gini. Kerana kita duduk ni, kita nak dengar cerita orang, kita nak sembang, nak ketawa-ketawa kadang-kadang. Tapi kalau dia sahaja yang bercakap, dia sahaja betul, orang lain semua salah, dia sahaja tahu semua benda, kita pun jadi boring juga begini. Kerana ini adalah suatu akhlak yang tidak betul, kata Imam Ghazali rahimahullah. Akhlak yang mesti kita jauhi, kerana dia akan menyebabkan sifat mazmumah, dia akan menyebabkan orang dengki, sakit hati dan geram marah pada kita. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka al-mira'a wa huwa mubtilun banallahu lahu baitan fi rawdil jannah wa man taraka al-mira'i wa huwa muhikkun banallahu lahu baitan fi a'la'il jannah. Sesiapa yang sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah di pihak yang salah, Allah akan membina untuknya sebuah rumah di tapak syurga, di tepi syurga, dan barang siapa yang sanggup meninggalkan bertengkar sedangkan ia adalah di pihak benar, Allah Ta'ala akan membina untuknya sebuah rumah di tempat yang tinggi dalam syurga. Ini adalah sabda Nabi SAW untuk kita meninggalkan perdebatan ni tuan. Tak payahlah berdebat-berdebat ni, sakit kepala tuan pun sakit kepala, tuan pun stres. Kalau ada orang yang ni memang jenis kaki berdebat ni, terutama yang gila politik ni, melampau-lampau sangat. Orang lain pun ikut juga politik, tapi dia ni memang 24 jam tak ada kerja lain. Kalau tengok Facebook tu, asal page politik je nampak muka dia komen. Tak kira lah page apa pun, nampak muka dia komen. Komen saja tak apa, komen gaduh tu rajin. Komen orang ni lawan balik, dibuang masa tuan-tuan. Buang masa. Meninggalkan perdebatan. Walaupun kita ni di pihak benar, ataupun kita ni di pihak yang salah, kita tak tahu, tinggalkanlah tuan-tuan. Jangan buang masa. Kerana perdebatan ni, dia suatu yang Nabi SAW suruh kita tinggalkan. Walaupun kita di pihak benar. Kalau kecuali perdebatan tersebut ada manfaat dia dari sudut ilmiah, di kalangan ulama, dia bukanlah berdebat tapi dia berbahas tentang suatu ilmu. Ini tak apalah, dia ada manfaat dari sudut ilmiah dan manfaat kepada ummah. Ini kita berdebat benda yang tak betul, benda yang kadang-kadang kita tengok kita punya sosial media ni, dia jadi tempat orang berdebat, tempat netizen berbahas di antara satu sama lain. Kadang isu-isu yang tak ada kena-mengena pun orang bahas juga. Tuan-tuan tengoklah apa-apa sahaja isu yang dipost, yang jadi viral dekat sosial media, dia mesti ada golongan yang menyokong dan akan ada golongan yang membantah, tak suka. Tuan-tuan baca komen lah. Saya suka baca sosial media, saya suka tengok komen, tengok apa lah orang komen kat sini kan. Dan kita tengok bergaduh, beria-ria tu, kadang-kadang benda tak ada kaitan dengan dia pun. Berdebat benda tak ada kena-mengena. Ustaz kahwin seorang lagi, dia yang bergaduh. Bukan suami dia pun ustaz tu. Tapi dia punya berdebat tu, inilah apa, payung mah dalam syurga lah, ni hadis dhaif lah, apa benda, dia yang duk bahas dalam tu. Pening kepala, buang masa. Tinggalkanlah perkara yang sia-sia, yang tak ada kaitan dengan kita, lebih-lebih lagi perdebatan ni. Dan benda tu, kalaupun kita menang dalam perdebatan tersebut, orang akan benci kita. Kata tak apalah, kadang-kadang orang saja bagi menang. Apalah, kau nak menanglah, tak apalah. Orang malas nak layan. Tapi dia akan menyebabkan orang membenci kita atas sebab sikap kita begitu. Dan Allah Ta'ala akan membina orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia di pihak salah. Dan memang patut dia salah, patut dia kenalah. Tapi dia tinggalkan perdebatan walaupun dia salah. Allah Ta'ala bagi dia syurga di tepi, di kawasan tepi. Maknanya kawasan biasalah Allah Ta'ala bagi di tepi syurga, kawasan biasa. Tapi tepi-tepi syurga pun tuan-tuan, syurga ni bila Allah Ta'ala buat, ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, benda yang tak pernah lihat oleh mata, tak pernah terlintas oleh hati, tak pernah telinga oleh telinga, walaupun tepi-tepi syurga. Tapi kalau dia ni di pihak benar, dia tahu dia di pihak benar,
Dia ada hujah yang betul, tapi dia tinggalkan juga perdebatan tu kerana dia tahu benda ni adalah suatu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan. Maka orang ni Allah Taala akan bina untuk dia syurga di tempat yang tinggi, tempat VIP atas tinggi. Kan kalau tinggi-tinggi ni satu tempat yang orang-orang yang special duduk kan. Kalau kita kondominium paling mahal sekali atas sekali. Penthouse kan. Penthouse tu paling mahal sekali kerana duduk atas sekali, view tu cantik. Begitu juga dalam syurga. Syurga yang paling tinggi adalah syurga yang duduk di atas sekali. Atas ni level-level yang tinggilah. Bawah-bawah ni kalau kita dapat pun syukur sangat dah dapat syurga. Masuk bawah ni kan. Isteri Fir'aun dia doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi habli baitan fil jannah. Ya Allah, bagilah aku sebiji rumah kecil dalam syurga pun jadilah. Rabbi habli baitan fil jannah. Ya Allah, bagilah aku, kan aku sabar dengan suami aku ni, aku tetap dengan akidah aku ni, aku diuji begini, bagi aku sebiji rumah dalam syurga kecil pun jadilah. Mana dalam syurga mana ada rumah. Dalam syurga semua mahligai yang besar-besar, yang luasnya paling kecil pun seluas langit dan bumi. Yang ada di antara jarak dia terlalu jauh, beribu tahun di antara nak sampai ke satu tempat dalam syurga, rumah dia tu. Keluasan yang Allah Taala beri kepada dia. Kita ni, level-level kita ni, kalau dapat level setinggan dalam syurga pun syukur dah. Kerana kalau nak tengok amalan kita dengan orang dulu, kalau isteri Fir'aun tuan-tuan, Fir'aun ni tak ada orang jahat lebih daripada Fir'aun. Tak ada ke pernah kita dengar orang jahat lebih daripada Fir'aun? Tak ada. Orang jahat, orang akan perumpamaan dia macam Fir'aun. Lebih sikit Iblis. Iblis tu dah binatang lain, makhluk lain. Ni jahat-jahat manusia Fir'aun. Isteri dia ni, dia kata, aku ni layak rumah kecil dalam syurga. Dah kalau isteri Fir'aun kata layak rumah kecil, kita ni tak tahu rumah apa layak dalam syurga ni kan. Sebab itulah Imam Syafi'i dalam apa nama syair dia disebut, dia kata, aku dengan syurga pun tak layak, tapi dalam neraka tak sanggup pula kan. Mana kenalah ayat tu dengan kita sebenarnya. Kita ni kalau kira-kira syurga ni, tengok muka memang tak layak masuk syurga. Siapa yang confident masuk syurga layak tu, tu lain macam tuan-tuan tu kan. Tengok cermin, ada ni muka di syurga ni. Tu tuan check balik. Imam Syafi'i kata dia pun tak layak masuk syurga, tapi neraka pun tak sanggup. Kita gitulah, syurga ni Allah Ta'ala bagi yang level paling rendah, low cost pun tak apa dah, janji masuk syurga. Kerana kalau masuk neraka pun tak sanggup dah masuk neraka. Siksaan neraka ni dahsyat. Dan janganlah engkau tertipu dengan hilah syaitan, kerana syaitan selalu mengatakan engkau mesti bertengkar dengan mereka kerana engkau adalah memperjuangkan kebenaran. Ini permainan syaitan tuan-tuan, talbis iblis. Iblis ni, syaitan ni, dia ada permainan dia kepada setiap orang. Orang yang gini-begini dia buat begini. Orang yang kaki bercakap ni dia akan permainkan dari sudut cakap. Kau kena lawan dia ni. Kalau tak nanti orang takkan tahu kebenaran yang berlaku. Takkan tahu apa benda sebenarnya berlaku. Syaitan akan main-mainkan dia. Akhirnya dia merugikan diri dia dan akhirnya dia terikut perjalanan permainan syaitan tu. Oleh itu jangan berlemah lembut dalam hal ini. Sebenarnya syaitan telah berjaya menipu orang-orang yang bodoh sehingga mereka tercebur di dalam jurang kejahatan. Sedangkan mereka menyangka bahawa mereka berbuat kebaikan. Apa permainan syaitan? Syaitan akan buat sampai kita rasa kita buat benda baik. Sedangkan itu permainan iblis, permainan syaitan. Sebenarnya kita buat sesuatu yang jahat, sesuatu yang berdosa. Syaitan ni dia ada standard operation juga kan, SOS, standard operation syaitan. Dengan orang yang kaki maksiat, dia buat dengan kaki maksiat. Dan orang-orang yang ahli ibadat, dia buat permainan dengan ahli ibadat, bagi riak, bagi rasa syok sendiri bagus. Dengan orang kaki banyak bercakap ni, dia akan guna orang tu punya kesukaan bercakap, dia akan tengok mana kelemahan kita, yang tu dia akan gunakan untuk menyerang kita. Syaitan dengan tipu helahnya berusaha menampilkan kejahatan dalam bentuk kebaikan. Lalu ia mengolok-ngolok orang yang telah terpedaya itu. Membela kebenaran adalah suatu perkara yang baik, iaitu di hadapan orang yang memang mahu menerimanya. Dan mestilah dengan cara nasihat dari hati ke hati, bukan dengan cara bertengkar, kerana nasihat itu mempunyai caranya yang tersendiri dan berhajat kepada kelembutan. Nasihat ni, kalau kita nak betul nak sampaikan kebenaran, bukan dengan cara bertengkar pada orang. Kerana kalau kita, walaupun kita niat baik, kita nak sampaikan perkara dakwah, tapi dengan cara tak betul kepada orang, orang akan menjauhi kita dan akan menjauhi agama lebih lagi kerana kelemahan kita. Kita nak nasihat orang, contoh kita kata ada budak muda datang semayang, mungkin dengan pakaian dia yang tak berapa sesuai, tak berapa sopan, tak berapa beradab untuk datang ke masjid. Tapi kalau kita nak tegur dia betul-betul, tegur dia, pegang belakang dia, cakap dia, "Dik, baju ni tak berapa sesuai, lain kali pakai elok-elok sikit nak pergi masjid kan." Cakap elok dengan senyum muka, dengan pegang dia. Mudah-mudahan dia boleh terima nasihat tersebut.
dia akan terima, dan mungkin lain kali dia akan datang dengan pakaian yang lebih sopan, dan dia akan datang lagi. Tapi kalau dia datang walaupun kita nak sebut tu perkara yang benar, tapi kita tegur dia dengan jahat, ni apalah datang dengan baju begini, gambar terkorak, gambar setan dekat baju apa semua, kita duk tegur gitu. Tak datang dah budak tuan-tuan. Confirm tak datang. Lagi dia tengok muka kita, lagi dia menyapah. Dia kata, pak cik ni nampak nak komplain aku, tak kena kan. Tak boleh gitu. Tegur dengan cara yang baik. Sebenarnya kalau kita tegur dengan cara begitu, kita telah terpedaya dengan mainan syaitan. Syaitan memang suka budak tu tak datang masjid lagi. Syaitan memang suka. Tapi kalau kita tegur dengan baik, budak tu akan datang lagi, bahkan dia mungkin akan rapat dengan kita, maka syaitan tak suka begitu. Nasihat dari hati ke hati. Fir'aun, Nabi Musa AS berhadapan dengan Fir'aun. Fir'aun ni sebut sampai tahap ana rabbukumul a'la. Dia mengaku dia Tuhan paling tinggi. Syaitan sendiri tak mengaku dia Tuhan, Fir'aun mengaku Tuhan. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa AS bercakap dengan Fir'aun qaulan layyinan, bercakap dengan lemah lembut dengan Fir'aun. Walaupun tu Fir'aun bunuh orang apa semua paling jahat, Allah Ta'ala tak suruh Nabi Musa jumpa Fir'aun dalam keadaan keras, bertekak dengan Fir'aun. Padahal ni Fir'aun, orang yang paling layak bertekak Fir'aun lah. Tapi Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan kata-kata yang lemah lembut ni akan menyebabkan tertariknya hati seorang tu. Sebab tu bila berdakwah ni, kata-kata ni sangat penting. Orang takkan menerima nasihat dalam keadaan kasar. Kita sendiri pun takkan dengar nasihat dalam keadaan kasar. Tiba-tiba orang nak tegur kita, yelah kita tahu kita buat salah, tapi tegur dengan bahasa yang kasar, tengking gitu, dengan bahasa keras, kita tak boleh terima. Kita takkan terima teguran tersebut. Tapi kalau orang tersebut sebut dengan kata-kata yang lemah lembut, nasihat dengan berhikmah, kita akan boleh terima nasihat tersebut. Kerana ini memang uslub dakwah. Dakwah ni adalah dengan bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan lemah lembut. Hikmah ni terpulang pada tuan-tuan lah, cara macam mana kan. Tuan-tuan boleh tahu, lebih tahu keadaan seorang tu, suasananya bagaimana untuk kita tegur dengan cara hikmah. Ada orang yang tak boleh terima teguran kita kerana mungkin dia lebih tua daripada kita, ataupun dia daripada ahli keluarga kita. Kita ni ustaz macam mana sekalipun, ceramahlah 100 masjid sebulan sekalipun, tapi kalau kita ni anak saudara dia, dia anggap kita ni sama macam budak pasti juga. Tak layan juga kita punya nasihat, tak jalan juga. Jadi kita kena melalui orang yang dihormat lah. Adik-beradik dia, ada orang yang lebih tua daripada dia hormat. Ini nama dia hikmah. Kalau kita tegur juga, dia akan jadi bergaduh. Tak boleh begitu. Kita kena pilih jalan yang paling hikmah. Seperti mana yang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husin pernah lakukan ketika dia nampak ada seorang orang tua yang mengambil wuduk dengan cara yang salah. Dia boleh saja tegur kerana dia cucu Rasulullah SAW. Tapi disebabkan dia kanak-kanak pada waktu tersebut, dua-dua cucu Nabi ni berlakon. Sayyidina Hasan ni berlakon ambil wuduk dengan cara yang salah. Kemudian Sayyidina Husin tegur. Dia berlakon. Dia kata, kau ambil cara wuduk ni salah. Bukankah atuk kita ajar lain dulu? Pakcik yang sebelah ni tengok, oh aku salah rupanya. Ini adalah cara menasihati, cara hikmah. Yang ni hikmah ni ikut kita lah. Kau pandai kita lah macam mana ikut keadaan seorang tu, situasi semasa dan bagaimana, itu atas kita sendiri, atas kebijaksanaan kita. Kalau tidak, nasihat itu akan berbalik menjadi pendedahan aib orang lain, maka jadilah kerosakan yang lebih banyak daripada kebaikan. Kalau kita marah, terutama dalam keadaan terbuka pada orang ramai. Kita nak tegur orang, tegur dalam keadaan sembunyi. Kalau kita nak puji orang, puji dalam keadaan terbuka. Kita terbalik pula, puji senyap-senyap, puji bisik kat telinga, bagus kau ni kan. Tapi kalau kita marah dalam mesyuarat, marah satu mesyuarat dengar, sampai ke level bawah kat reception dengar kita marah. Tak boleh begitu. Marah, tegur dengan cara yang baik. Kerana manusia ni mempunyai hati. Kalau dibuat ditegur dengan cara yang salah, hatinya akan memberontak, dia akan jadi marah. Dia mungkin boleh senyum, terima, dia akan buat muka terima nasihat kita pada waktu tu, tapi dalam hati dia kita tak tahu. Kerana manusia ni hati dia berbolak-balik dan hati dia sangat sensitif dengan kata-kata begitu. Maka kita kena tegur dengan cara yang baik, berhikmah. Maka siapa yang selalu bergaul dengan ulama zaman sekarang, pasti ia akan menjadi orang yang suka bertengkar dan suka berdebat, dan susahlah untuk berdiam kerana ulama su' telah mengatakan bahawa pertengkaran itu adalah suatu perbuatan yang terpuji dan kemampuan mengemukakan hujah-hujah dalam perbincangan itu satu perkara yang sangat baik. Zaman Imam Ghazali ni ratus tahun dah. Imam Ghazali sebut ulama zaman dia pun suka bertekak di antara satu sama lain. Memang Imam Ghazali ni dia menegur sifat-sifat yang
Ada juga pada ulama, kerana ulama juga manusia. Ulama juga tidak terlepas daripada gangguan dan permainan syaitan. Tak ada siapa boleh terlepas. Ulama-ulama ini Allah Ta'ala uji dengan ilmu-ilmu dia. Dan benda ni tuan tak boleh tengok zaman Imam Ghazali. Zaman kita ni banyak lagi kan. Kadang-kadang ada jenis orang yang memang suka bertengkar di antara satu sama lain. Sedangkan perkara tersebut adalah perkara khilaf. Yang ni pun ada dalil dia, ada kitab dia, ada syekh dia yang berpegang pada pendapat ni. Yang ni pun sama juga, di sebelah sini pun ada dalil dia, ada kitab dia. Cuma difaham, diinterpretasi oleh ulama ni dengan cara yang lain. Yang ni dengan cara yang lain, dalil yang sama. Tetapi tak perlulah kita bergaduh benda-benda yang ulama dah bahas ratus tahun dah benda tu. Beratus kitab dah ulama bahas benda tu. Kita duk bergaduh benda sama, benda-benda yang kecil kan. Ini akan menyebabkan umat akan celaru dan keliru. Tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dan benda ni kita tengoklah hari ni. Niat tu bagus untuk memahamkan umat, tapi cara tak betul. Cara tu kadang-kadang dengan tidak beradab, dengan sebut nama ustaz ni tak betul. Dalam kuliah dia boleh sebut nama ustaz ni tak betul, ustaz ni apa semua, ini buat perkara yang salah, dalil yang salah. Ini satu perkara yang tidak ada adab. Dalam perbincangan ilmu tidak ada adab. Dia nak berbincang dengan cara yang betul, tapi bukan dengan cara begini. Dan bila guru-guru begini, ustaz-ustaz pun begini, anak murid lebih lagi. Anak murid dia akan lebih sudu daripada kuah. Tengok. Dan anak murid orang ni komen dekat page orang guru yang ni, komen dengan bahasa yang teruk. Sedangkan kita sepatutnya menghormati di antara satu sama lain. Dua-dua ada ilmu, kita kena hormat walaupun kita tak setuju dengan pendapat yang sana, tapi kita kena ingat dia ada pegangan dia, dia ada dalil dia, dan kita kena berlapang dada dengan pendapat yang dia pegang. Ni sepatutnya kita kena berlapang dada. Tapi tak, bila guru bertengkar, anak murid akan jadi lebih lagi. Anak murid akan pergi kat page guru ni, sampai komen apa semua, apalah ni, ni buat benda tak betul lah. Ini satu yang benda tak cantik. Kadang-kadang ada setengah asatizah ni terpaksa anak murid dia nasihat dekat video tu, komen yang murni-murni dekat sini. Jangan komen yang bahasa yang tak elok. Kalau orang non-Muslim tengok, memalukan kita. Ini dua-dua ni, yang komen dengan bahasa kasar tu pula, gambar profile picture pakai serban besar tayar motor tuan. Pakai serban besar, gambar nampak tu dengan ridak dia, dengan apa. Tapi bahasa yang digunakan bila komen tu, Allah Akbar. Dan komen pula bukannya dalam perkara maksiat. Ni perkara yang khilaf. Ni ada pendapat dia, ni pendapat dia. Lebih baik kita menjaga diri kita dan menjaga lidah kita daripada perkara begini. Saya, kawan-kawan kita pun ustaz. Dan kawan-kawan kita pun ada dua-dua dalam puak ni. Ada yang duduk dalam belah sini, yang duduk belah sini pun ada juga. Kerana dulu belajar satu madrasah yang sama. Tapi bila mengaji tinggi, yang ni pergi belajar belah sini, yang ni pergi belajar jadi belah sini pula. Bila dah dewasa ni, dia bertekak pula dalam Facebook. Jadi saya unfriend terus dua-dua. Yang belah sini pun saya unfriend, yang belah sana pun unfriend. Pening kepala kita. Kita tak nak serabutkan kepala kita. Lebih baik kita buka Facebook, tengok gambar kucing kejar burung, kucing main bola tu lagi bagus daripada tengok dia orang ni bertekak dia sama lain. Pening kepala kita kan. Kita ni kadang-kadang penat tengok handphone ni, kalau nak rehat je, nak tengok ceramah ke, benda-benda yang manfaat, tengok video kucing ke apa ke, nak tengok dia bergaduh dia. Jadi kadang-kadang kita pun jadi macam nak termasuk sekali. Disebabkan daripada kita terjebak sama dengan perkara ni, baik saya tak masuk campur dua-dua ni kan. Kerana dua-dua ni ada betul dia dan ada yang salah dia. Yang tak boleh adalah kita taksub pada satu-satu dan kita rasa sahaja betul. Dan Imam Ghazali kata, perkataan perdebatan begini adalah permainan, adalah sifat ulama su'. Ulama su' ni adalah ulama yang tidak baiklah. Su' ni maksudnya jahat. Dan ulama su' ni definisi dia apa? Adalah ulama yang tidak mengamalkan ilmu dia. Kalau orang tu mengamalkan ilmu dia dengan akhlak dia pasti tak akan berdebat dengan cara begini dan tidak akan membuka aib dan memalukan di antara sesama lain. Dia akan menyebabkan umat berpecah belah dan sebagainya. Kalaulah perbincangan tersebut dilakukan dengan cara yang baik, nescaya tidak ada masalah perpecahan dalam kalangan umat, dan akan harmonilah umat ni. Tapi bila kita asyik mencari perkara-perkara perbezaan, padahal kita ni Allah Subhanahu Wa Taala suruh cari perkara-perkara persamaan. Benda yang persamaan di antara kita akan bersama. Tapi kita ni umat Islam akan mencari sesuatu yang berbeza. Setiap tahun benda sama tuan-tuan berlaku. Orang akan setiap tahun akan bergaduh 8 ke 23 rakaat. Sama je tuan-tuan. Benda bergaduh tu benda sama yang berulang-ulang. Bahkan bukan zaman sekarang, dia dah berulang beratus tahun. Ya, siapa yang masuk, Ustaz Zahidul kata, siapa balah benda khilaf ni bodoh, dia kata. Kerana benda tu khilaf ulama'. Dah memang ulama' sendiri berbeza pendapat. Terpulanglah nak ikut mana satu. Dah kalau kita bergaduh lagi benda tu, memang kita ni tak cerdik dah tuan-tuan. Kelima, memuji diri sendiri. Ni lagi orang bengkak dah dengar. Nasib puji diri sendiri je. Dalam hal ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Maka janganlah kamu menganggap dirimu bersih, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu siapakah orang yang lebih bertakwa kepadanya.
Pernah orang bertanya kepada seorang ahli hikmah, apakah kebenaran yang buruk? Lalu ia menjawab, pujian seseorang terhadap dirinya sendiri, dan ketahuilah bahawasanya memuji diri sendiri itu adalah mengurangkan daripada harga dirimu di sisi manusia dan menyebabkan turunnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka puji diri sendiri, dia akan mengurangkan harga diri dia di hadapan orang ramai. Orang akan menyampah puji diri sendiri. Orang ni tak suka orang puji diri sendiri ni. Memang sifat manusia. Lebih-lebih lagi dia melampaui dalam puji diri sendiri. Dan memang ada orang yang bersifat begini tuan. Dia panggil dia ada sikap narsisis ni. Narsisis ni dia akan rasa dia baik, dia betul, dia suka orang puji dia, dia suara agungkan dia. Ni sifat ni biasa ada pada ahli politik tuan-tuan. Ni tuan-tuan adalah kalau tuan-tuan belajar psikologi tu akan jumpa penyakit ni. Dia memang suka orang puji dia dan dia nampak macam tak puji diri sendiri, tapi ayat dia tu akan memuji diri sendiri. Secara tersirat kan. Saya ni tak adalah pengalaman sangat. Dia mulakan dengan mukadimah dia. Saya ni taklah berapa tahu sangat. Tapi saya dia tu 3 muka surat tuan-tuan. Saya dulu pernah jumpa orang begini, tak boleh sebut mana ni. Kalau sebut ni ada orang tahu ni kat mana ni. Kenalan saya akan tahu siapa saya sebut ni. Dia begini tuan-tuan, dia memang nampak macam tu, tapi dia sebenarnya bila kita dengar begitu kita lagi menyampah. Kita tahu dia sebenarnya nak puji diri dia sendiri kan. Dia akan nak puji diri sendiri. Saya ni tak ada apa pun sebenarnya, tapi bila tapi itulah pengalaman saya, orang duduk cerita benda tu je dah 3-4 muka surat tuan-tuan. Ceramah dia setengah jam, 25 minit cerita pada diri dia sendiri. Saya ni dulu, saya dia sebenarnya memuji diri sendiri. Ini termasuk dalam hal memuji diri sendiri. Dia menyebabkan, Imam Ghazali kata, dia akan kurangkan harga di mata manusia. Lama-lama orang sekali dua dengar, mungkin orang kata macam hebatlah dia ni. Tapi kalau setiap kali dia bercakap dia begini, orang akan tengok kata dia ni tak ada cerita lain nak puji diri dia sendiri dia ni. Dan menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang suka memuji diri sendiri ni, dia akan ada sifat sombong, kibr. Kibr ni dia akan rasa hebat dan dia akan rasa lebih hebat daripada orang lain. Ini sifat iblis tuan. Sifat rasa lebih baik daripada orang lain adalah sifat iblis. Ana khairum minhu. Kan? Iblis kata ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku ni lebih baik daripada Adam. Ana khairum minhu, aku lagi baik daripada Adam. Khalaqtani min narin, aku daripada api dicipta. Wa khalaqtahu min tin, Adam daripada tanah yang gelap yang busuk. Maknanya kalau kita ada sifat ana khairum minhu, aku lagi baik daripada dia, aku lagi baik daripada korang semua, itu adalah sifat iblis. Apabila engkau mahu tahu bahawa pujianmu terhadap dirimu sendiri itu tidak menambah martabatmu di sisi orang lain, cuba engkau lihat ketika ada orang lain yang memuji dirinya di hadapanmu. Ia menyebutkan kelebihan-kelebihan, pangkat dan hartanya. Cuba engkau rasakan betapa beratnya hatimu menerima ucapanmu. Imam Ghazali kata, kalaulah kita nak tahu betapa orang tak suka kita ni puji diri sendiri, tunggu kau jumpa dengan orang yang suka puji diri sendiri kat depan kau. Kau rasa apa? Memang kita ni, kalau kita tak suka, apa yang kita tak suka orang buat pada kita, kita jangan buat begitu pada orang lain. Kalau kita tak suka orang puji diri sendiri, orang cakap besar, kita janganlah puji diri sendiri cakap besar kan. Ada orang yang kita menyampahkan dia sebab suka sangat puji anak dia. Sikit-sikit cakap puji anak dia ni baguslah. Saya jumpa dengan orang yang anak dia ni asal puji anak dia. Kita jangan jadi begitu pula, kita jadi pengajaran. Orang tak suka, maka kalau aku buat begitu, orang tak suka juga. Sama juga dengan kes ni, kalau orang tu suka puji diri sendiri, kita pun tak suka, maka kita janganlah puji diri sendiri. Orang tak suka pun menyampah. Dia macam naik lift, tekan sendiri kan. Seakan-akan kau menerima suatu bebanan yang berat, setelah itu lidahmu akan mencacinya sebaik saja ia beredar dari sisimu. Begitulah halnya apabila engkau memuji dirimu sendiri di hadapan orang lain. Mereka sebenarnya mencela engkau dalam hati ketika engkau masih berada di hadapan mereka. Kemudian mereka akan mencela engkau pula dengan mulut apabila engkau beredar dari sisi mereka. Orang layan lalu dengar ceramah kita, duk puji diri sendiri, puji diri sendiri. Orang senyum je kan. Dalam hati bengkak je, engkau ni bila nak habis ceramah ni kan. Lain kali ni last aku jemput kau, aku tak datang, tak jemput kau ni kan. Tak habis-habis puji diri sendiri. Ni ada sikap begini. Dan kadang-kadang ada orang begini, kesian dia tak perasan dia begini. Dia tak boleh ada orang persaingan. Ni dalam pejabat ni kita jumpa orang begini. Terutama yang dah pegang jawatan tinggi. Dia rasa dia bagus, dia rasa dia punya idea saja betul.
Dan dia tak suka ada persaingan. Kalau nampak ada orang muda lain, orang yang lebih bijak lain, dia akan cuba cantas kerana dia tak suka. Dia nampak diri dia saja bagus. Dia nak nampak sebagai figure. Dia suka kalau orang puji-puji dia. Yang ni bos-bos ni, siapa yang puji ni akan cepat naik pangkat dan sebagainya. Ni selalu akan dapat pada orang yang biasa berada di atas. Kerana dia rasa diri dia hebat. Fir'aun sendiri rasa diri hebat kenapa? Kerana orang kiri kanan dia puji dia selalu. Bagus Aun. Bagus Aun. Buat lagi gini kan. Aun. Bagus. Panggil Fir. Tak kena pula. Comel pula panggil Fir kan. Panggil Aun. Gitu kan kita ni kalau kat office ada orang jenis anak-anak buah ni, dia memang ada pun wujud manusia begini kan. Tuan kerja mana-mana pun jumpa orang yang memang kaki bodek ni. Dia akan bodek bos ni. Dan bos sukalah memang begitu kan. Dan bos akan rasa dia betul. Dan jenis kita ni memang jenis perangai Nazi ni, luar kiri ni memang susah lah tuan. Baik. Yang keenam, dosa daripada lidah yang berpunca daripada lidah adalah melaknat. Jangan sekali-kali engkau melaknat suatu daripada makhluk Allah, sama ada binatang atau manusia, dan jangan engkau hukumkan secara pasti ke atas seorang daripada ahli qiblat, yakni seorang muslim, bahawa ia telah menjadi kafir atau munafik kerana Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hatinya. Pertama, Imam Ghazali kata jangan melaknat suatu. Jangan melaknat ni dengan bahasa, dia tidak semesti dengan bahasa laknat, dia mungkin dengan bahasa-bahasa kasar yang lain. Contoh, kita tersepak batu, kita duk maki hama batu. Kita langgar lubang, kita maki hama lubang. Padahal kita sendiri yang buta bawa kereta tak nampak lubang, tapi kita duk maki hama lubang. Ini suatu benda yang tak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melaknat suatu. Binatang, kucing datang curikan, kita duk maki hama kucing ni gila lah, kucing gemuk lah. Kita duk cakap macam-macam ke kucing. Ini suatu perkataan yang tidak baik tuan-tuan. Ada orang begini tuan-tuan, ada orang memang mulut dia maki hama ni. Tapi Alhamdulillah orang Malaysia ni kurang sikit bahasa begini. Tapi kalau orang Arab, orang ni dia biasa melaknat orang dengan kata-kata yang dahsyat tu tuan. Dia punya maki tu kadang macam doa bunyi dia kan. Ya Allah, hancurkanlah rumah dia ni. Dia punya tu dahsyat. Melaknat suatu. Dan jangan menghukum orang atas zahir orang tersebut. Jangan kita hukum orang tu kafir ataupun munafik atas suatu yang kita nampak zahir. Kerana Imam Ghazali kata Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu apa dalam hati seorang tu. Ini bahaya kalau kita mengkafirkan orang secara salah. Man kafara mu'minan faqad kafar. Siapa yang mengkafirkan orang mukmin secara salah, dia jadi kafir. Kekafiran tu akan berbalik pada diri sendiri. Bahaya tuan-tuan. Jadi kalau benda tu kita nampak dia buat suatu yang bersalahan dengan akidah, lebih baik kita tegur dia ataupun kita kata wallahu alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dia. Kita tak boleh nak kata dia kafir, ataupun tak boleh kita kata dia munafik. Dia tengok kawan kita ni perangai dia pun tak berapa elok, suka hati mulut kita dia kata dia munafik. Ni perangai munafik ni, perangai ni keturunan Abdullah bin Ubay ni. Kita suka hati. Munafik ni bukan pada kita untuk jatuhkan hukum. Ini di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih tahu hati kita kan. Kadang-kadang kita gaduh geram dengan orang, duduk kata dia macam-macam. Dia munafik lah, ni perangai fasik lah, ini adik-beradik tiri Fir'aun lah, dia ni lah. Kita duduk kata macam-macam ke dia. Tak boleh menghukum begitu, kerana kita takuti kata-kata tersebut akan berbalik kepada kita. Seperti mana doa. Kalau kita mendoakan kebaikan kepada seorang tanpa diketahui oleh orang tersebut, kebaikan tu akan berbalik kepada kita tuan-tuan. Sebab tu kita kena doa ke orang dalam keadaan rahsia. Kalau orang tu nampak macam kita yang perlukan benda tu, kita doa, ya Allah bagilah dia isteri dua ya Allah. Doa tu akan berbalik kepada kita pula nanti. Gurau tuan-tuan. Sebab tak ada muslimat kat belakang. Baik, begitu juga dengan caci maki. Kita maki orang, caci maki itu akan berbalik kepada diri kita sendiri. Allah Ta'ala akan uji kita. Saya sebut dulu, saya ada kawan-kawan, saya mungkin pernah sebut kat sini, saya ada kawan-kawan yang dulu syadid tuan-tuan. Memang, dia ni syadid ni kalah Taliban tuan-tuan. Punya strik dia tu, ini tak boleh, itu haram, ini haram, tak betul, tak betul. Dahsyat dia tuan-tuan. Kita pun pening kepala tengok dia gini. Dia biasa orang gini, orang yang baru jumpa tuan-tuan. Dia baru ngaji agama sikit kan. Dia baru pergi usrah 4 kali. Sekali tu dia balik awal. Tapi dia punya ekstrim tu tuan-tuan, ini haram, ini tak boleh, ini perkara munafik, ini orang kafir punya ajaran, semua dia gitu tuan-tuan. Masya Allah. Orang syadid tuan-tuan, saya tengok kawan-kawan saya yang begini, Allah Ta'ala uji dia tuan-tuan. Allah Ta'ala uji dia dengan kata-kata dia sendiri. Dia kata dulu benda ni haram, benda tak boleh buat, benda ni. Lalu dia buat tuan-tuan. Kita nampak sendiri dia buat benda tu. Kerana Allah Ta'ala akan uji dengan kata-kata kita. Dia tak boleh, jangan kita mudah-mudah kata orang tu, ini munafik ni, perang ini munafik ni, tak datang sesuai jemaah ni, tak nampak batang hidung masjid ni, perang munafik gitu. Takut Allah Ta'ala akan uji kita di akhir hayat kita. Tiba-tiba Allah Ta'ala bagi perangai munafik tu ada pada kita pula.
Na'udzubillah min zalik. Jangan. Lidah ni suatu benda yang sangat berbahaya dan sangat sukar untuk kita jaga. Kalau tak jaga betul-betul, dia akan menyebabkan kita sendiri akan teruji dengan kata-kata kita. Maka janganlah engkau campur tangan dalam urusan antara mereka dengan Allah, dan ketahuilah bahawa pada hari kiamat nanti engkau tidak akan ditanyai kenapa engkau tidak melaknat fulan bin fulan, kenapa engkau diam daripada menyebutkan kejahatannya. Itu kita lepaskan kepada Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala tak tanya pun. Nanti ke akhirat, engkau kenapa tak laknat dia dulu? Allah Ta'ala tak tanya begitu. Allah Ta'ala akan tanya kenapa engkau tak tegur dia. Itu Allah Ta'ala akan tanya. Kenapa engkau tak nasihati dia? Allah Ta'ala akan tanya. Tapi melaknat seorang tu, memaki hamun seorang tu atas dosa yang dibuat, bukan suatu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan engkau tidak akan ditanyai kenapa engkau tidak pernah melaknat iblis umur hidupmu. Iblis sendiri, kalau kita tak laknat iblis laknatullah, tak laknat iblis, Allah Taala tak tanya pun kenapa engkau tak laknat iblis, tak tanya pun. Kerana melaknat ni bukan daripada tugas kita, melaknat iblis ni. Benci sangat ke iblis laknatullah. Benci sangat iblis laknatullah wa barakatuh. Tu merepek tuan. Barakatuh tu salah lah. Dia marah sangat ke Israel laknatullah. Marah lagi, Israel laknatullah wa barakatuh. Tak betul tuan. Engkau tidak ditanya dengan demikian pada hari kiamat nanti. Tetapi jika engkau telah melaknat seseorang, maka engkau pasti akan ditanyai kenapa engkau melaknat akan dia. Maka janganlah engkau melaknat apa sahaja daripada makhluk Allah ini. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang rendah yang tidak sedap. Baik. Pertamanya, kalau kita melaknat seorang, kita pasti akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seorang tu ada dosa dia. Katakanlah, kalau tak silap saya lupa nama ulama ni. Dia ketika di zaman Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi ni kita tahu dia merupakan seorang gubernur yang sangat zalim, membunuh ramai orang Islam, melakukan kezaliman, bahkan ketika dia memburu Abdullah bin Zubair bin Awam. Ketika dia memburu Abdullah bin Zubair bin Awam yang pada waktu itu bersembunyi di sekitar Kaabah, dia sampai baling minjanik di Kaabah hingga menyebabkan Kaabah roboh. Zalimnya Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika ada seorang memaki Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang ulama menegur orang tersebut. Saya lupa nama dia. Dia tegur, dia kata, jangan kau maki Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, kerana dia pun sendiri ada kezaliman. Dan kalau kau maki dia, kau telah buat satu kezaliman pada dia, dan kau pun akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala. Dia ada zalim dia, itu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita juga memaki hamun dia, menyebut perkara-perkara yang melampaui daripada apa yang dia sebut, maka kita pun akan dihadapkan depan Allah Taala dan kita pun akan ditanya. Nampak? Sebab itulah benda-benda begini kena hati-hati berkaitan dengan lidah ni. Lebih-lebih lagi suatu yang hari ni kita berkaitan dengan politik, tuan-tuan. Jangan kita mudah-mudah untuk mengatakan orang ni, mengatakan orang itu. Boleh, tapi berpada. Jangan sampai menggunakan bahasa yang kesat, bahasa yang kasar. Kadang-kadang benda ni jadi kerana contoh yang tidak elok ditunjukkan oleh tokoh-tokoh kita ni kan. Kadang kita tengok parlimen kita ni sedih kalau banding dengan parlimen luar negara. Negara kafir, tuan-tuan tengok parlimen Kanada, tuan-tuan tengok parlimen Britain, macam mana mereka berbahas. Kita seronok dengar perbahasan dengan ilmiah, dengan bahasa yang baik, dengan susunan yang cantik. Kita tengok parlimen kita setiap kali sidang parlimen, tak macam lebih daripada zoo negara, tuan-tuan, dahsyat dia. Sampai speaker terpaksa matikan ni dengan bahasa kasar Allah. Contoh yang sangat tidak menarik untuk ditunjuk. Lebih-lebih lagi yang tunjuk contoh tu kadang bukan orang yang muda-muda, yang dah umur 60, 70 tahun, sepatutnya dia menunjukkan sesuatu yang baik kepada generasi muda kan. Orang muda ni supaya tunjuk contoh yang baik. Tak. Hingga kadang-kadang terpaksa compare tengok Kanada ni walaupun dia support LGBT ke apa, tapi ahli parlimen dia kafir ni pun berbahas dengan baik. Kita yang mengaku Islam ni, Allah, bahas tu dengan bahasa yang kadang-kadang malu tengok. Kita tengok parlimen ni, bahas parlimen Malaysia ni, bahas bukan suka tengok dia bahas, kita suka tengok dia bergaduh kan. Dia suka tengok dia ni bergaduh, dia maki orang ni, parlimen ni, speaker suruh tutup mikrofon dia ni, yang ni orang suruh tu diam, yang ni kena halau pergi keluar, kena tarik dengan dia. Kita tengok begitu. Yang viral dia yang tu. Yang perbahasan yang betul dia tak viral. Yang viral ni yang bergaduh. Itu yang keluar kat grup-grup WhatsApp. Ini suatu perkara yang kita pun tak perlulah jadi macam itu kan. Kalau kita nak, tak ada masalah untuk terlibat, tetapi dengan menjaga adab-adab kita, menjaga bahasa kita. Sesungguhnya Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan yang rendah dan yang tidak sedap. Bahkan apabila beliau berkenan, beliau akan memakannya, dan apabila beliau tidak berkenan, beliau akan meninggalkannya dengan tanpa cela. Makanan sendiri menjadi adab Rasulullah SAW yang diajar kepada kita, tidak mencela makanan.
Bahkan makanan yang tak sedap pun tidak boleh dicela, apatah lagi makhluk Allah, Muslim yang lain. Kita ni menjadi kebiasaan kita mencela makanan. Kita ni jadi macam biasa tu benda biasa. Jadi macam kononnya kita ni pengkritik makanan. Padahal masak nasi pun tak jadi kadang-kadang. Masak Maggi pun tak sedap kan. Padahal kita komplain kan main. Makan-makan, ini kurang udang kering kan ni. Dia ini kalau ni tambah sikit ni, dia komplain kau main tak sedap kan. Ni bukan suatu adab yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali lah dia memang mengajar kulinari, memang dia mengajar budak-budak masak, kena tegur lah kan. Kalau tak tegur je lagi, jenuh orang tu ingat makanan dia sedap, dia masak lepas tu masin, buang masuk sampah lagi. Yang tu tak apalah. Tapi kalau kita ni tak sedap, Nabi ajar, tinggalkan je lah. Tak payah komplain-komplain. Bahkan ada syekh yang menyebut bahawa kalau kita komplain masakan seseorang, sebenarnya kita mengumpat dia indirectly, mengumpat tukang masak tu indirectly. Kerana kita mengatakan dia tak sedap tu, kita mengatakan yang tukang masak tu tak pandai. Kita nak kata gitulah, dia masak tak pandai, tak sedap. Tapi kita komplain ke makanan, tak sedap sungguh makanan dia ni kan. Tak sedap sungguh makanan ni. Kita nak kata ke siapa? Tukang masak tu tak pandai. Sebenarnya ada yang berpendapat sebenarnya kita mengumpat guru, tukang masak tu tadi dengan cara yang tidak langsung. Ketujuh, mendoakan celaka bagi orang lain. Maka hendaklah kau memelihara lidahmu daripada mendoakan kecelakaan terhadap sesiapa sahaja daripada makhluk Allah ini. Dan jikalau ada seorang menzalimi engkau, maka serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana disebutkan dalam sebuah hadis, innal mazlum la yad'u ala zalimihi hatta yukafi'ah thumma yakunu li zalim fadlun 'indahu yutalibuhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang terkena zalim itu mendoakan celaka atas orang yang menzaliminya, sehingga suatu kecelakaan yang dibalakkan ke atas orang yang zalim itu melebihi daripada balasan yang patut diterimanya. Maka orang yang pada mulanya zalim tadi telah menjadi orang yang kena zalim pula, lalu ia menuntut haknya pada hari kiamat nanti. Orang tu buat, katakanlah orang tu hon kita je kan, orang tu dalam atas jalan raya hon kita, tak selayaknya kita doa, ya Allah terbalikkanlah kereta dia. Orang tu orang kita minta doa terbalik. Hingga yalah dia rasa dia dah zalimi, terbalik sungguh kereta kawan tu. Dekat akhirat nanti dia akan tuntut kepada kita pula. Kenapa? Kerana doa kita tu tak sepadan dengan apa dia buat. Dia doa kita hon lah dia balik. Yang kita pergi doa sampai kereta dia terbalik, jatuh gaung tu pasal apa kan? Dah mustajab pula doa tu, kena pula. Nanti dia akan tuntut dekat akhirat. Hadis Nabi SAW sebut gitu. Kadang-kadang kita rasa terkena zalim, kita doa sampai biar habis 7 keturunan dia. 7 keturunan, dia saja cukup lah. Keturunan dia apa kena-mengena. Keturunan dia yang ke-7 tu pun tak kenal atuk dia yang atas tu kan. Kalau lah ada orang doakan atuk kita, gitu. Atuk kita buat salah tak apa, kita pun tak tahu. Curi ayam orang ke, lestik orang tengah mandi ke apa, kita tak tahu. 7 keturunan ni doa. Kita ni 7 keturunan, tuan-tuan kenal 7 keturunan tuan-tuan. Tak habis, tak tahu kan. Kita pun tak tahu. Saya Hasbullah bin Najib, Najib bin Husin, Husin bin Awang. Awang sampai ke Awang saya tahu. Atas lagi tak tahu, sampai ke atas, sampai ke-7 tak tahu. Dah orang yang buat dosa yang ke-7 tu, kalau kena 7 keturunan, tak baloi tuan-tuan. Itu memang tak baloi. Doa begitu yang dilarang oleh Nabi SAW. Doa yang melampau-lampau ke atas seseorang tu. Ada seorang yang sangat banyak memaki Al-Hajjaj. Ini saya sebut tadi, rupanya kat sini. Maka berkata kepadanya oleh seorang ulama, sesungguhnya Allah akan menyeksa orang yang memaki Al-Hajjaj, Hajjaj Yusuf As-Saqafi, dengan lidahnya seperti halnya Allah menyeksa Hajjaj kerana kezalimannya kepada orang lain. Nampak? Zalim Hajjaj tu Allah Ta'ala akan azab dia. Tapi kita buat zalim pada Hajjaj, kita maki dia, maka kita pun akan terima hukuman juga tadi. Mana yang kita suka hati, maki orang walaupun orang sebut jahat. Ke-8, bergurau, mengolok-ngolok dan mengejek orang lain. Maka hendaklah, tapi kita orang lelaki ni selalu begini tak? Orang lelaki ni kalau dia betul-betul rapat, dia boleh bergurau kasar. Tu tanda betul-betul rapat lah tu. Boleh bergurau sampai kasar, gurau dahsyat-dahsyat, ni tanda orang lelaki rapat. Tapi kalau orang perempuan bergurau kasar ni kecil hati tuan-tuan. 7 tahun tak datang raya rumah. Dia tak boleh. Kalau kita orang lelaki, kita kata apalah, pencen, gemuk, perut boncit sampai kena steering kereta, kita kata dia macam-macam kan. Tak ada apa, orang lelaki kita biasa je kata gitu. Tapi kalau orang perempuan kata gemuk gitu, kecil hati tuan-tuan. Tapi tak boleh juga mengejek orang lain. Kecuali memang kita rapat lah, tak ada apa. Tak ada apa, kita rasa macam benda tu biasa. Dan menjadi satu benda yang tidak terasa hati. Di antara kita memang kawan rapat kita. Yang tu
dibolehkan. Tapi kalau orang tak biasa, kita duduk bergurau kasar dengan dia, jangan buat pasal tuan-tuan. Dia terasa hati nanti berat kita ke akhirat. Maka hendaklah kau memelihara lidahmu daripada mengolok-olok dan mengejek orang lain, sama ada dalam bentuk percakapan yang bersungguh-sungguh ataupun dalam bergurau sahaja. Dia ngutuk orang, ngejek-ngejek, apalah pendek kan. Apa? Ada kampung saya tu orang panggil dia manpen. Saya pun tanya, kenapa orang panggil dia manpen? Tu pendek, man pendek. Man pendek lah, apalah. Gelar ke orang macam-macam. Tapi dibolehkan kalau tempat tu ada ramai sangat man. Man ni ada sampai 10 orang kampung tu. Man kerang lain, man pendek lain, man botak lain, man jongang lain. Itu boleh. Kerana kita pun tak tahu man mana kau cakap ni. Man yang tu, yang jongang tu. Okey, tu man jongang rumah dia kat situ. Mana? Man pendek yang jual air tebu. Tu rumah dia kat sana. Itu boleh. Kerana nak membezakan di antara satu sama lain. Tapi kalau saja-saja kita bergurau dia, kita kutuk-kutuk dia, tak boleh. Lebih-lebih lagi orang yang terasa hati, dia tak boleh. Berdosa dia kita buat begitu. Nama Firdaus, kita panggil dia Fir'aun, tak boleh. Kerana perbuatan yang demikian menghilangkan air muka dan menghilangkan rasa hebah, gerun dan terkadang bawa kepada ras jauh hati dan menyakiti hati. Saya sebut tadi, ada orang yang dia tak boleh kita bergurau gitu. Jangan kita bergurau kasar dengan semua orang. Kecuali memang kawan rapat kita, daripada kecil kita panggil dia begitu, kita bergurau dia macam tu daripada kecil, tak apalah kan. Dia panggil dia hitam sampai orang gelar dia hitam kan, tak apalah. Dia redha daripada kecil begitu. Itu tak apa. Tapi kalau kita tak biasa gurau kosong orang, ada orang yang dia tak boleh terima gurauan gitu, tak boleh. Dia akan menyebabkan orang tu sakit hati, dia akan bawa jauh hati. Dia akan rasa kurang hebat. Lagi-lagi orang yang memang dia ni ada hebat dia kan. Kemudian kita gurau kasar dengan, kita kenal dia daripada kampung, tak apa. Kampung gurau dengan dia. Tapi depan anak buah dia ni bos, kita gurau kasar dengan dia, tak boleh. Dia rasa malu nanti dia anak buah dia tahu gitu kan. Tak boleh. Jatuhkan hebat dia. Nanti orang tahu, oh rupanya orang kampung dia panggil dia gini rupanya. Maka dari situlah bermulanya pertengkaran dan kemarahan yang akhirnya membawa kepada putus hubungan dan permusuhan di dalam hati. Dan janganlah engkau bergurau dengan seseorang, bahkan jikalau mereka cuba mengusik engkau, maka jangan engkau peduli dan berpalinglah daripada mereka sehingga mereka bercakap perkataan yang lain. Dan hendaklah engkau menjadikan dirimu daripada golongan orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan apabila mereka melalui dengan perkara yang sia-sia, mereka akan lalu dengan menjaga kehormatan diri. Jadi tapi kalau ada orang buat ke kita gitu, jangan kita marahlah. Biar je lah diam, jangan kita duk balas balik kan. Kau lah, kau pun pendek sama, kau pun tak sedar diri, kita duk balas dia balik ke dia. Tak boleh, dia akan menjadi pertengkaran yang tidak elok. Allah Subhanahu Wa Taala ajar bila kita melalui orang yang lara, mencakap benda-benda yang lara yang akan menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kita tinggalkan dan kita biarkan dengan cara yang baik. Begitu juga bila kita bergurau orang-orang yang jahil. Orang yang jahil kadang-kadang disebut perkara-perkara yang tak elok kan. Kita uzil afwa wa'arid 'anil jahilin. Uzil afwa bil 'urfi wa'arid 'anil jahilin. Berilah kemaafan kepada orang jahil ni, wa'arid 'anil jahilin. Dan kita berpaling daripada orang jahil. Tak payah kita layan dia sekali kat situ kan. Inilah 8 perkara yang merupakan penyakit lidah yang besar-besar, maka tidaklah dapat menolong engkau dalam menjaga lidahmu kecuali hanya uzlah, yakni mengasingkan diri dan melazimkan diam, kecuali bergaul dan bercakap sekadar keperluan sahaja. Kerana bila banyak cakap dia akan ada banyak salah. Dan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selalu meletakkan batu di dalam mulutnya supaya dapat ia menahan mulutnya daripada bercakap yang tidak perlu. Dan beliau mengisyaratkan kepada lidahnya, inilah yang banyak membawa aku ke jurang kebinasaan, maka aku mestilah berjaga-jaga darinya. Maka jagalah lidahmu baik-baik, kerana ia adalah alat yang paling berkesan dalam membinasakan engkau baik di dunia maupun akhirat. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni dapat beri manfaat kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada kita untuk kita menjaga lidah kita. Kerana menjaga lidah ni adalah suatu perkara yang lebih susah daripada menjaga 3,000 ekor lembu. Susah. Kerana lidah ni kita tak terasa dosa dia, kita tak terasa apa yang kita ucapkan. Sedangkan Nabi SAW sebut ada orang yang masuk neraka selama puluhan tahun kerana satu perkataan yang disebut saja. Satu perkataan yang dia tak sedar, perkara tersebut adalah suatu perkara yang berdosa dan dia tidak minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia terjerumus ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam.